Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Al-Fadil, Tuan Imam kita, pengurusi dan jawatan kuasa Surau, seterusnya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izin dan dengan hidayah dan rahmatnya kita dapat sama-sama berkumpul. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih kerana dijemput untuk memberi sedikit ucapan berkaitan dengan sempena dengan Ma'had Hijrah pada tahun ini. Dengan jemputan ini, alhamdulillah, inilah kali pertama saya sampai ke kota warisan ini. Walaupun saya kerap juga ke Salak Tinggi, langkau lah, terus ke depan, kerap juga ke Salak Tinggi. Tapi di kota warisan ni, kona masuk kiri ni kali pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran ini akan bertambah erat lagi silaturahim antara kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni sebagaimana yang disebut bahawa kita sempena, kita bertuah sebenarnya malam ni kerana malam ni kebetulan berlakunya gerhana bulan. InsyaAllah kita sama-sama akan solat gerhana bulan, cara yang kita di Malaysia lah, barangkali tak panjang macam apa. Kalau nak ikutnya dalam kitab, gerhana bulan ni dia start, kalau Nabi dia start semayang daripada mula gerhana sampai habis gerhana. Kalau 5 jam lah semayang. Mati kita berkat lari tengah jalan itu ya. Tapi tak apalah, itu yang pentingnya dalam gerhana tu kita buat solat 2 rakaat ya, dengan cara-cara tertentu, walaupun pendek, walaupun kita baca ayat lazim saja, tapi tak masalah. Yang pentingnya sunat 2 rakaat itu satu sunnah muakkadah yang sangat dituntut ya, kita insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita nak cerita tentang hijrah Rasul ni memang panjang. Tapi malam ini barangkali saya akan sebut beberapa perkara sajalah. Pertama sekali, besarnya faedah dan hikmat yang tersirat di sebalik hijrah Rasul ini sangat besar. Sebab itulah hijrah Rasul ini dijadikan oleh Sayyidina Umar sebagai tarikh permulaan takwim Islam. Karena sebelum itu orang Kristian ada takwimnya ya, kepada kalender Kristian yang kita pun guna sampai hari ini. Tapi orang Islam tidak ada kalendernya, nak mula daripada bila. Tapi bulan Islam tu dah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal macam kita hari ini. Sudah ada sejak daripada zaman berzaman, daripada zaman jahilah lagi. Tetapi nak mula tahun 1 ni bila? Sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW. Sehingga pada zaman Rasulullah pun tak ada. Yang tahunya Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar. Tapi tak ada tahun 1 ke tahun 2 ke tahun 1000 berapa ratus ke, tak ada. Sehinggalah apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar memikirkan perlunya umat Islam mempunyai takwim sendiri sebagai takwim Islam. Jadi Sayyidina Umar meminta pandangan para sahabat, cadangan kita nak mula takwim Islam ni daripada bila. Ada yang mencadangkan berbagai-bagai. Ada yang mencadangkan tarikh kelahiran Nabi SAW kita jadikan permulaan takwim Islam. Macam-macamlah cadangan. Tetapi akhirnya Sayyidina Umar menerima cadangan hijrah Rasul
daripada Mekah ke Madinah, itulah dijadikan sebagai awal permulaan Islam, takwim Islam. Maka tarikh hijrah itu maka dijadikan sebagai awal Muharram, tahun 1 hijrah. Sampailah kita hari ini dah sudah 1400 tahun lebih hijrah Nabi SAW. Kenapa agaknya Sayyidina Umar mengambil tarikh hijrah Rasul itu sebagai permulaan takwim Islam? Sudah tentulah karena terdapat hikmat-hikmat yang tersirat di sebalik itu yang mesti dikaji oleh umat Islam, dan kita hayati dan cuba laksanakan hikmat yang tersirat di sebalik itu. Kalau umat Islam ingin menjadi sebagai satu umat yang berkuasa, satu umat yang memerintah, bukan satu umat yang diperintah, sebagai satu umat yang mempunyai kehebatan dan mempunyai kegerunan yang dihebati dan digerun oleh lawan dan kawan. Kalau kita tak balik kepada falsafah dan pengajaran yang tersirat di sebalik hijrah Rasul ini, maka umat Islam selamanya akan menjadi umat yang lemah, yang diperkatak-katikkan, yang sentiasa yang sentiasa diperbodohkan oleh umat-umat yang bukan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita nak ceritakan apa hikmat dan yang tersirat di sebalik itu, tapi kita kena tahu juga sejarah kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Hijrah dulu-dulu ada orang terjemah lari. Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah lari daripada Mekah ke Madinah. Bagi saya itu satu terjemahan yang biadab, satu terjemahan yang terkeluar daripada adab Islam. Takkanlah Rasulullah nak cabut lari, ya? Maka sebab itu hijrah kita tidak namakan lari, kita namakan berpindah daripada Mekah ke Madinah. Lagi satu yang tersirat di sebalik itu, sebab itu kita tengok kita di Malaysia. Dulu-dulu kita sambut kerajaan baik, kita orang kampung baik, kita di mana-mana pun kita sambut, nama sambutannya sambutan awal Muharram. Tapi akhirnya ditukar ma'al hijrah. Kenapa agaknya? Kalau awal Muharram lah. Habis awal Muharram, habislah. Tapi ma'al hijrah mempunyai falsafah yang tersendiri. Ma'al hijrah bahasa Arab. Ma'al hijrah maksudnya kita bersama hijrah. Bersama hidup kita mesti bersama dengan hikmat yang ada dalam hijrah. Umat Islam mesti bersama-sama mengamalkan segala pengajaran yang terdapat dalam hijrah. Bukan sambut hari ini habis, tahun depan sambut pula. Kita duk macam tu juga, pimai-pimai tang tu juga. Tak, kita hidup ma'al hijrah, bersama hijrah sepanjang hayat kita, bersama hijrah, bersama prinsip hikmat pengajaran yang ada dalam hijrah itu. Ya, ataupun kalau kita ma'al Islam, kita hidup bersama Islam. Makna Islam kita bukan hanya setakat hari raya, bukan hanya hari Jumaat, tetapi sepanjang hayat kita berasaskan Islam. Hidup kita bersama Islam, hidup kita bersama intipati pengajaran hijrah. Itu kita ubah ma'al hijrah. Dulu awal Muharram, baik. Tapi Rasulullah SAW sebelum berpindah ke Madinah, Rasulullah diutuskan semasa baginda berada di Mekah. 13 tahun lamanya Rasulullah berada di Mekah. Sepanjang 13 tahun Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam kepada bangsa Arab yang ada di Mekah. Tapi nampaknya tak menjadi. Bumi Mekah masa itu bumi yang tidak subur, penduduk-penduduknya pemikirannya tertutup, mindanya tertutup, tidak boleh menerima sebarang pembaharuan. Bila Nabi membawa pembaharuan,
dalam soal akidah, dalam soal hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dalam memperkenalkan prinsip hidup, dalam memperkenalkan apa matlamat hidup, apa tujuan hidup, bagaimana kita, adakah takat dunia saja kita nak hidup, adakah kita akan dibangkitkan di akhirat, dan bagaimana kesudahan kita di akhirat. Bila benar-benar ini pengajian ini dikemukakan oleh Rasulullah kepada bangsa Arab di Mekah, kepada Quraisy dan berbagai-bagai lagi, mereka tidak boleh terima. Minda mereka tertutup, tidak boleh menerima sebarang perubahan. Mereka tetap dengan cara-cara datuk nenek mereka, beragama dengan agama datuk nenek mereka, walaupun Nabi telah memperlihatkan, memperkatakan bagaimana sesatnya agama kufur kamu, agama syirik kamu, menyekutukan Allah, menyembah patung dan berhala. Tetapi mereka tidak boleh menerima. Habis-habis tak boleh jawab hujah Rasulullah, dikatakan Rasulullah ni ahli sihir. Ada itu habis, tak boleh jawab apa dah. Di sana jawab tak kena, jawab guni Rasulullah, jawab Rasulullah putih angin, tukang sihir lah tu. Habis. Jadi dengan sebab itu 13 tahun Rasulullah berusaha untuk menanamkan akidah yang betul, menanamkan iman yang betul dalam kehidupan insan ini. Hanya beberapa orang saja yang beriman, tak beberapa orang saja di Mekah yang beriman, tak ramai lah, tak padan dengan usaha selama 13 tahun itu. Oleh kerana itulah akhirnya Rasulullah diizinkan oleh Allah supaya berpindah ke satu tempat yang umatnya atau penduduk di tempat itu agak berbeza daripada penduduk Mekah. Walaupun kita katalah dekatlah ya Mekah dengan Madinah. Kalau kita naik bas dalam 4 jam saja, kereta dalam 3 jam setengah sampai. Tapi zaman itu unta seminggu nak sampai. Unta balik pula seminggu, 2 minggu. Jadi makna jauh. Zaman itu antara Mekah dengan Madinah ini agak jauh. Seminggu perjalanan baru sampai. Tapi dengan sebab itu kita lihat budaya Arab di Madinah, penduduk Madinah, pemikiran mereka agak terbuka, boleh menerima perubahan, boleh menerima kebenaran. Bila diberi dengan hujah yang betul, dengan dalil yang betul, maka mereka senang menerimanya. Sebab itulah sebelum Rasulullah berpindah, tuan-tuan, Islam ni sebenarnya sudah pun sampai ke Madinah, walaupun Rasulullah belum berpindah. Oleh itu, walaupun orang Madinah pada masa itu belum pernah berjumpa Rasulullah, belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW, belum pernah mendengar bahasa Rasulullah, cuma disampaikan oleh beberapa sahabat yang pergi ke Madinah. Dari akhirnya, dan orang dia pun datang ke sini, akhirnya ramai yang beriman, yang memasuki Islam. Sebab itu sebelum Rasulullah berpindah 2 tahun berturut-turut, orang Madinah datang berjumpa Nabi, mengajak Nabi pergi ke Madinah. Kalau Rasulullah nak kembangkan Islam, tak sesuai dah di Mekah ni, datanglah ke negeri kami, Yathrib, bersatu nama Yathrib, datang ke negara kami yang bernama Yathrib. InsyaAllah penduduknya minda terbuka, boleh menerima perubahan, boleh menerima kebenaran, dan kami sedia membantu Rasulullah untuk kembangkan Islam. Sebab itu orang Madinah digelar sebagai Ansar. Ansar makna pembantu-pembantu. Muhajirin yang berhijrah, orang Mekah yang pergi ke Madinah ikut Rasulullah digelar Muhajirin. Orang Madinah, penduduk Madinah yang beriman dan menolong Rasulullah dalam mengembangkan Islam, mereka digelar sebagai Ansar. Jadi bergabung Muhajirin dan Ansar membantu Rasulullah menjadi ejen perubahan, menjadi ejen untuk mengembangkan Islam, pendakwah-pendakwah yang hebat, sehingga akhirnya Islam sampai ke kota warisan ini. Alhamdulillah. Kau tak tahu ni, orang kata warisan ni sembah lembu kan sembah kebau, saya pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Entahkah sembah bulan kan sembah matahari, kita pun tak tahu. Tapi syukur, alhamdulillah, dengan usaha orang Muhajirin, usaha Ansar, dan tentulah usaha Rasulullah yang paling utama, akhirnya
Islam berkembang ke seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dua rombongan datang bai'ah dengan Rasulullah. Kita apa sekarang bai'ah juga. Ya, politik pun ada bai'ah sekarang ni, tapi Rasulullah bai'ah untuk menjanji ikat setia untuk membantu Rasulullah. Bai'ah itu dipanggil bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Aqabah ni satu tempat di Mina, tempat kita melontar tu, Jamarat tu. Ada satu tempat di situ, dulu tak ada jamarat apa lagi, maka di situ ada namanya Aqabah. Di situlah beberapa orang penduduk Madinah datang dan Nabi pergi situ, berjumpa di situ. Pada tahun yang ke-11, pada tahun yang ke-12, Rasulullah duduk 13 ni. Pada tahun yang ke-12 kenabian Nabi, 12 orang lelaki rombongan daripada Madinah datang jumpa Nabi di Aqabah tadi, membuat perjanjian. Pelawar Rasulullah datang ke Madinah dan kami akan membantu Rasulullah dalam mengembangkan Islam. Balik. Pada tahun berikutnya datang pula satu rombongan lagi daripada Madinah, seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita. Tengok, wanita masuk dalam rombongan untuk datang berbai'ah dengan Rasulullah pada tahun selepas itu. 70 orang lelaki, 2 orang wanita, namanya Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amrin. Kita tak pernah ada lagi kot nama anak perempuan Nusaybah. Jadi kalau siapa-siapa dapat anak perempuan cantik juga, nama Nusaybah, ya. Nusaybah ni wanita pertama datang daripada Madinah mengikut rombongan lelaki untuk berjumpa dengan Rasulullah, mengikat setia untuk membantu Rasulullah. Tahun berikut itulah, selepas itu Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Madinah. Itulah bila sampai di Madinah, yang datanglah cerita Tala'al Badru alaina, sambut cara besar-besaran, dan akhirnya alhamdulillah Nabi berjuang di Madinah selama 10 tahun saja. Nabi jadi Rasul 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi perkembangan Islam di Madinah mengatasi 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak tengok apa hikmat yang tersirat di sebalik hijrah Nabi yang patut kita jadi contoh dan tauladan. Pertama sekali saya nak sebut, masa Rasulullah nak hijrah ni ada beberapa orang yang terlibat sehingga Rasulullah berjaya meninggal ke Mekah. Yang kita tak ceritalah, kalau cerita ni panjang, macam mana Rasulullah keluar waktu malam, macam mana keluar dengan Abu Bakar, macam mana lari menyorok bawah di gua Saur sampai beberapa hari, itu kita tak boleh cerita. Tapi saya nak sebut nama-nama orang yang terlibat dalam menjayakan hijrah Rasul, sehingga Nabi terlepas daripada ditangkap oleh kafir Quraisy dan Nabi berjaya sampai ke Madinah. Orang yang terlibat ini, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi teman Rasulullah. Bila Rasulullah diizinkan, Rasulullah hantar satu utusan jumpa Abu Bakar. Abu Bakar pendengar kata Rasulullah nak ajak dia berpindah, terus dengan selai sepinggang datang dan menemani Rasulullah untuk ke Madinah. Kemudian yang terlibat lagi Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Puhairah, seorang gembala kambing, Abdullah bin Uraiqat, Asma binti Abu Bakar. Ini dia orang-orang yang terlibat pada malam hijrah Rasul. Saya sebut ni sebab ada hikmat dia, ya. Abu Bakar orang dewasa yang muda daripada Rasulullah dalam 2 atau 3 tahun. Dia muda daripada Rasulullah dalam 2 atau 3 tahun, ya. Kemudian yang keduanya Ali bin Abi Talib yang main peranan kanak-kanak,
yang belum lagi berapa tahun saja umur dia, tapi sanggup tidur di atas katil Rasulullah SAW. Tak payah cerita, itu semua kita tahu dah. Ali bin Abi Talib, seorang kanak-kanak. Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuda. Abdullah bin Abu Bakar, dan yang Abdullah Bakar ni kerjanya bersama Rasulullah duduk dalam gua tu dekat 2-3 hari. Abdullah dengar cerita apa komen orang Quraisy duk cakap. Dia cari pi bagi tahu rahsia orang Quraisy sini, orang Quraisy macam ni, begini, ini jangan keluar lagi, tak sesuai lagi, mereka sedang kumpul. Jadi dia yang tolong cerita pada Rasulullah dan Bakar, jangan keluar lagi, jangan keluar, duduk lagi luar. Abdullah Bakar peranan besar tu, ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, dan Amir bin Puhairah, gembala kambing. Dia ini hamba kepada Abu Bakar. Apa peranan dia? Gembala kambing, boroh kasar. Apa peranan dia? Peranannya ialah buang tapak-tapak kaki Nabi dan tapak kaki Abu Bakar supaya tak dapat dikesan. Peranan besar, ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq, ya. Asma binti Abu Bakar, peranannya menghantar makanan, ya, sehingga ditampar oleh Abu Jahal, terpelanting inting-intingnya sampai begitu sekali, ya. Kemudian seorang lagi yang bernama Abdullah bin Uraiqat, seorang musyrik kafir, tapi sanggup tunjuk jalan di mana nak jalan nak pergi ke Madinah, jalan yang tak biasa dilalui oleh orang-orang pada masa itu. Kalau ikut jalan biasa, memanglah, jadi dia kena satu cara jalan yang orang tak pernah lalu. Jadi pakar dalam bidang ini seorang musyrik nama Abdullah bin Uraiqat. Rasulullah bayar upah dia, maka dia kata tak apa, bagi duit kat saya, amanah, saya akan bawa tuan dan Bakar mengikut jalan ni. Ini peranan seorang musyrik, Abdullah bin Uraiqat. Tuan-tuan, apa tujuan kita ceritanya? Ini yang saya nak sebut sikit malam ni, dari ringkas ni. Aku nak cerita lagi panjang lah. Kita ambil beberapa poin saja malam ni. Jadi ini nak menunjuk kata bahawa perkembangan Islam, sebab kalau Rasulullah ditakdirkan tidak berjaya berhijrah, ditangkap oleh orang kufar musyrikin, maka Islam akan terkuburlah di Mekah itu. Islam tidak berkembang macam kita sebut macam hari ini. Tak ada, habis, terkubur. Tapi kalau dapat ditangkap, dibunuh dan semua, habis, tak ada lah Islam kita. Tapi dengan kejayaan hijrah, disambut oleh orang Muhajir, orang Ansar, akhirnya Islam berkembang sampai kita hari ini, dan insya-Allah sampai kiamat. Kita kena tahu bahawa kejayaan Rasulullah berhijrah betul lah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, tetapi pada zahirnya kuasa Allah pun mesti ada usaha-usaha, ya. Semua kuasa Allah. Tuhan yang bagi rezeki kita, Tuhan yang bagi kita makan minum semua, tapi kena ada usaha lah baru kita dapat. Kau dah harap tak apa, ulat dalam batu pun ada rezeki, mampu kering lah kita. Tak kerja tak apa, Tuhan Maha Berkuasa, lagi hidup ada rezekinya, duduk tunggu rezeki, mati kering gitu je lah. Betul, tapi kena ada sebab, kena ada usaha, dan maka Rasulullah pun begitu. Tak boleh ke Allah Ta'ala gelapkan semua sekali orang tak nampak? Rasulullah keluar dengan senang saja. Keluar, hai Muhammad, pergi ke Madinah, siapa tak nampak kau malam ni? Senang, tak ada apa. Tapi kenapa berlakunya usaha-usaha juga macam ni? Nak menunjuk kata bahawa untuk mencapai satu-satu kejayaan bukan cara yang mudah. Menjadi sunnatullah di dalam alam ini, untuk siapa-siapa saja nak mencapai kejayaan, mesti ada usaha yang berterusan, mesti ada sebab. Bukan kita dalam syurga. Dalam syurga memang tak ada kerja, tak ada apa dah. Teringin nak makan sampai, teringin nak buah, pokok tu julai turun sendiri. Jalan-jalan dalam syurga, sedapnya pokok tu, aku teringin, dengan sendiri julai tu turun. Wa zullilat qutufuha tazlila, dalam surah Insan yang kita baca pagi Jumaat. Maka ujung-ujung buah syurga itu dimudahkan Allah
Julai dia julai ke bawah sampai kita dapat pegang makan. Dia naik balik. Itu syurga. Dalam ni duk tengok butan, ya Allah, aku nak makan butan, turunlah. Kering ke tu, boleh ketupai lah. Tak boleh lah, dunia ni bukan syurga. Dunia ni tempat baik. Kita balik pada cerita tadi. Jadi usahanya Rasulullah buat, berjayanya Rasulullah berhijrah sehingga berjayanya Islam adalah dengan bantuan 3-4 orang 5 orang tadi. Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, malah seorang musyrik pula lagi tolong bantu walaupun dia kafir untuk menjayakan hijrah Rasul dan seterusnya berjaya Islam. Apa maknanya ni tuan-tuan? Maknanya kalau kita nak tengok hari ini, Islam nak berkembang, Islam nak berjaya, Islam nak didaulatkan, Islam nak kita tegakkan sebagai tonggak kehidupan kita dunia ini, tidak akan mungkin kalau kita tidak mendapat kerjasama daripada seluruh umat Islam dan bukan Islam dalam segenap lapisan masyarakat. Balik pada cerita orang dewasa. Abu Bakar mewakili orang dewasa, Ali bin Abi Talib mewakili anak-anak muda kita, ya. Asma binti Abu Bakar mewakili kaum ibu, kaum wanita, ya. Abdullah bin Abu Bakar rakyat biasa, Amir bin Fuhairah boroh kasar, jaga kambing, gembala kambing. Abdullah bin Uraiqat seorang kafir, tolong bantu untuk tegakkan Islam. Jadi artinya dakwah kita untuk Islam hari ini tak akan mungkin ke depan dengan cepat kalau kita tidak mendapat semua lapisan masyarakat bersatu sebulat suara, masing-masing memainkan peranan dalam dakwah Islamnya. Sebab itu kita lihat hari ini dakwah tidak berkembang baju. Berapa ratus tahun dah kita, ya, kita merdeka dah 50 tahun macam-macam, tapi kenapa ramai lagi Islam ini tersekat. Pasal yang nak sibuk dengan Islam ni bukan semua orang. Dia nak cakap Islam, nak cakap ni golongan-golongan tertentu, ustaz-ustaz, ulama, bahagian dakwah, jabatan agama Islam, tu imam, tu qadi, sikit-sikit. Oleh anak muda, berapa orang yang mau cakap Islam? Dia lebih seronok merimpit lagi, lebih seronok wah tiap-tiap malam sampai tak tahu apa tujuan hidup dia. Orang tua-tua berapa ramai yang nak kepada Islam, ramai yang tak mau Islam. Islam dia takat semayang, puasa, tu je lah. Lebih dia tu coba lari, ya, tak mau lah. Berapa ramai orang wanita yang sanggup sama-sama berdakwah untuk tegak, tak ramai. Sebab itu perkembangan Islam kita terhad, perkembangan Islam kita tak cepat lagi kerana tidak didokong oleh semua lapisan masyarakat sebagaimana hijrah Rasulullah SAW. Ini satu perkara yang cukup penting dalam pengajaran hijrah ni. Tak usah pergi jauh-jauh, ni saja. Kalau orang tanya kita, kenapa ni Islam lama sangat ni? Kenapa kita tak boleh daulat Islam ni lama sangat? Kenapa syarat Islam tak boleh ditegakkan? Pandailah kali. Kerana tidak semua umat Islam yang berasa bertanggungjawab untuk hal-hal ini. Lebih seronok melepak, lebih seronok dadah, lebih seronok yoya, seronok gitu ya. Dia tak ada apa, tak ada matlamat hidup dia, tak ada apa. Nak seronok, nak makan, nak seronok, nak makan, ada duit banyak sikit, kira nak nikah 2, 3, habis tu ya. Bila orang ajar tak, saya tak apa, saya tu serah kat ustaz lah, terus serah jabatan agama lah, kerja repah lah tu, kita tak ada apa, kaya kira boleh kahwin 2-3 orang cukup. Tu ya tuan-tuan. Jadi ini yang kita nak, hijrah ni berubah. Yang selalu orang kata berubah daripada tidak baik kepada baik.
berubah kepada yang baik, kepada yang lebih baik, yang lebih baik kepada yang lebih baik. Betul. Tapi nak berubah jadi dulu ya, tak payah cakap banyak-banyak lah. Sejauh mana kita boleh meningkatkan pahaman orang Islam, mensuntik semangat dakwah di kalangan seluruh umat Islam, sehingga masing-masing terasa bertanggungjawab, terpanggil untuk memberi saham dia mengikut kemampuan kita masing-masing dalam mendaulatkan Islam. Tak mesti semua orang kena bersyarah. Zaman Rasulullah mengambil kesempatan segala potensi yang ada pada umat Islam. Masing-masing Rasulullah gerakkan, semua orang kena bersatu memberi sumbangan kepada perkembangan Islam. Orang yang alim, sahabat-sahabat yang alim, kamu mengajar, kamu sampai dakwah, ceramah sana, bagi tahu sini, sana sini, ajar. Itu dia ada ilmu. Orang kaya dia tak sempat nak dengar ilmu, dia sibuk dengan bisnes, tengok dengan perniagaan dia sana sini, dia tak apa banyak ilmu. Maka Rasulullah tak suruh dia mengajar. Kamu bagi sumbangan duit, kamu kaya, sumbang duit untuk perkembangan Islam. Orang kaya memainkan peranan untuk Islam dengan sumbangan wang dia. Orang ada ilmu dengan ilmunya. Macam-macam masing-masing kita. Orang yang ada tenaga, saya tak ada ilmu, tak ada duit pun tak ada, tapi tenaga ada. Guna tenaga. Tenaga ni diguna untuk Islam. Macam-macam lah. Orang yang ada ilmu, tak ada duit, tak ada apa, guna. Pendek kata, apa saja yang kita ada, kemampuan kita masing-masing, kita manfaatkan untuk sama-sama memberi saham dalam mengembangkan dakwah Islamiah ni. Itu orang wanita, cara wanita, kanak-kanak, orang anak-anak muda, cara anak muda. Lebih-lebih lagi sebab itu kita lihat perkembangan Islam di zaman Rasulullah banyak didukung oleh anak muda. Baca sejarah, semua anak muda, Ali bin Abi Talib, Salman Al-Farisi, semua ini belasan tahun dan 30-an, 40-an. Semua sekali yang masuk pegang, yang buat itu, yang buat ini, tenaga muda. Tuan-tuan nak harap saya nak kemah Islam, nak sana sini, mana saya larat dah. Naik-naik tangga tu pun orang kena pegang lah. Tak boleh dah naik sini. Sampai tentu tolong pegang tangan saya. Tidak, aku tak boleh naik tangga. Habis saya nak mana? Hak mai guni-guni boleh lah. Tapi nak pergi sana, nak sana, tak larat dah. Jadi anak-anak muda yang tenaga mereka yang dikatakan warga besi. Kita nama warga mah. Pasal mah ni kena api sikit cair. Ni warga mah. Anak-anak muda ni tu imam kita ni warga besi. Buat gimana pun besi kuat. Itu anak muda warga besi. Kita orang tua ni warga mah. Tu dah. Yang tengah-tengah sikit warga perak kot. Ini hikmah yang pertama kita dapat ya. Sebab itu kita kena usaha kita kena timbulkan kesedaran kepada seluruh lapisan umat Islam, kanak-kanak kah, orang muda apa semua, supaya masing-masing dapat memberi saham dalam mengembangkan Islam ini. Sebab itu Rasulullah 10 tahun saja, tak lama, 10 tahun saja Rasulullah mampu menegakkan, mendaulatkan syariat, menegakkan sebuah negara Islam 10 tahun saja. Kita, bukan kita saja, di mana-mana dunia Islam tak mampu. Pasal tadilah yang kita sedih lagi, bukan setakat dia tak bagi saham, sumbangan, dia pula jadi penyekat, dia pula yang menjadi penentang. Ini yang paling sedih sekali. Dia Islam, dia menentang. Sebab itu kita kalau di Malaysia ni, masyarakat majmuk, kita nak juga sumbangan orang bukan Islam. Maksud sumbangan orang bukan Islam ni macam berlaku kepada Abdullah bin Uraiqat ni, dia membantu tunjuk jalan Rasulullah, satu sumbangan besar. Tidak, Rasulullah tak sampai ke Madinah, Rasulullah mana tahu jalan-jalan luar ni. Sumbangan besar dia kepada Islam, Abdullah bin Uraiqat ya.
Kita apa dalam konteks Malaysia kita, masyarakat majmuk, kita bukan nak ajak dia, paksa dia masuk Islam, tidak, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan, tapi sekurang-kurangnya kita kena perkenalkan Islam kepada masyarakat yang bukan Muslim ni. Rakyat dan Muslim, Cina, Hindu ni, kita kena terangkan Islam ni apa dia, agama yang baik, agama nak aman, agama Islam tak ada paksaan. Kamu kan mesti paksa masuk Islam, kau nak masuk, tak apa, tak masuk pun terpulang kamu. Tapi kita kena tunjuk bahawa Islam ni agama yang cukup adil, agama yang cukup baik. Jangan takut pada Islam, jangan momok-momokkan Islam ni kepada orang yang bukan Islam. Jadi akhirnya bila mereka faham, kita tak ada apa lah kalau Islam merintah pun, kita akan dapat adil, keadilan yang cukup, ya, tidak ada kezaliman, tidak ada penindasan. Kita akan jadi kafir zimmi. Kafir zimmi, tanggungjawab kita negara Islam terhadap rakyat yang statusnya kafir zimmi ini sama dengan rakyat yang Islam. Nabi kata, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakitkan kafir zimmi, buat kerja-kerja yang menyakitkan hati dia, zalim kat dia ke, tindas dia ke, tipu dia ke, tipu bila kafir ni, betul apa. Siapa yang menyakitkan seorang kafir zimmi, rakyat zimmi, sepertilah dia menyakitkan aku. Fahamlah. Kalau kita sakitkan Rasulullah, apa hukumnya? Neraka jawabnya. Tengok, Rasulullah memberi status rakyat negara Islam yang bukan Islam, yang digelar sebagai kafir zimmi, statusnya sama dengan orang Islam. Tak boleh. Tak boleh kalau kita kata perintah, kita orang Islam merintah, kita perintah cak Islam, kita naya habis, rampai habis dia punya, tak bagi hak dia. Dah, dia patut dapat hak tanah, kita kena bagi tanah. Dia patut dapat hak pendidikan, kita kena bagi pendidikan. Dia patut dapat hak itu hadapan, kita kena bagi. Sama. Tak boleh buat zalim, tak boleh buat naya. Kita kena terang ini supaya mereka kalau dia tak masuk Islam pun, dia tidak menentang kepada Islam. Ini penting. Tidak. Yang mampu yang sokong kalau perintah Islam, mampu yang. Itu yang masing-masing tak boleh ini mengau. Langkah mayat aku dulu nak perintah Islam. Pasal dia tak tahu Islam tu apa. Dia ingat kalau Islam perintah ni habislah. Potong lancau habis semua, mampu habis dia. Siapa ajak macam tu? Kita yang nak beritahu. Ni pokok Islam haprak ni. Ini nak beritahu. Jangan sokong, lancau hang habis tak ada habis. Mana boleh ni macam India silsilah. Ini masalah kita. Itu. Ya. Sebab itu dalam masalah hudud, masalah apa, kita tengok statement Datuk Mufti kita. Alhamdulillah dalam 2 hari 2. Apa Datuk Mufti kata? Hentikan perdebatan soal hudud. Nak berdebat soal hudud, hentikan. Ini hukum Allah. Allah lebih tahu apa yang sesuai untuk hamba dia. Siapa anda? Siapa kita nak debat hukum Allah Ta'ala? Baik buruknya hudud ni, baik ke buruk ke? Siapa dia? Pak Albai mana? Pak Haji mana? Pemimpin mana? Menggaji berapa ratus universiti? Nak debat hukum Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik tu Datuk Mufti kata, hentikan segera. Ura-ura nak debat. Ini hukum Allah. Laksanakan saja. Tu saja. Tak mau laksana, sudah. Jangan debat-debat. Ini hukum Allah tu. Itu keluar. Saya kata bagus. Datuk Mufti Selangor berani. Macam tu kita sokong terpacak. Jangan duduk senyap. Buat lemuk nyang ya. Mufti apa? Cakap lah yang betul, cakap. Rakyat tengok, betul. Patutnya seluruh mufti itu bercakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang kita nak. Baik itu dalam hijrah ni, kita nak ubah persepsi kita, pandangan kita terhadap tugas kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam sepotong ayat Allah sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha
wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah. Dan apabila kamu berhukum antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil. Saya nak kupas pandangan ulama dalam mentafsirkan ayat ini. Apakah dimaksudkan dengan amanah yang Allah sebut? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintah kamu tunaikan amanah. Kita semua ni kena tunai amanah. Kalau tidak, kita akan dipersoaljawab oleh Allah di akhirat. Amanah ini saya photostat dalam kitabnya, dalam mentafsirkan ayat itu. Apa dia? Ulama tafsir mengatakan amanah yang pertama yang kita kena tunai adalah amanah kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Allah semasa kita berada di alam arwah. Sebelum kita jadi manusia lahir ke dunia, roh kita ni dah ada dah sejak azali lagi, entah berapa juta tahun kita tak tahu. Sebelum Adam jadi sulapa, roh kita ni dah ada. Sampai ke manusia akhir zaman ni, roh tu dah ada sedia. Kalau kita ibarat kereta, enjin tu dah ada, body je tak buat lagi. Pada masa kita alam arwah, Allah telah tanya kita, tanya saya, tanya tuan-tuan semua lah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua kita jawab. Saya jawab, tuan jawab, semua jawab. Bala syahidna, ya, kami mengaku kaulah Tuhan kami. Ini amanah. Amanah ni nak kena tanggung. Apa amanahnya? Amanah apabila kita dilahirkan, kita kena beriman dengan Allah, kita kena tauhidkan Allah, kita kena terima segala hukum hakam yang Allah turun. Sebab kita dah janji. Tapi sayangnya manusia, bila enjin dipasang ke body, lahir kita ke dunia melalui mak ayah kita, lupa yang kita dulu pakat mengaku, kami mengaku kalau Tuhan kami nak taat kepada segala hukum kau, segala agama yang kau kantor, kami akan buat semua sekali. Bila pasang ke body, Allah lupa. Sibuk dengan makan, sibuk dengan setan, sibuk dengan cari makan, sibuk itu, sibuk cari duit, terlupa. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala utuskan para rasul, para anbiya alaihimussalatu wassalam untuk memperingatkan kita balik. Datang kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan Qurannya, dengan semua dalam Quran itu memperingatkan kita balik. Jangan lupa amanah kau. Alhamdulillah tuan-tuan, kita yang ada di sini dan sahabat-sahabat kita seluruh dunia Islam daripada zaman Nabi sampai kiamat insya-Allah, yang Islam ni kita telah tunaikan amanah kita. Amanah kita yang pertama dengan Allah tu kita dah tunai. Semua kita dah jadi Islam, kita dah menganut agama Islam. Baik. Bila kita dah tunai amanah yang kedua, yang pertama, datang pula amanah yang kedua. Ini dah. Apa amanah yang kedua? Amanah yang kedua, kita kena tafaqquh fiddin, kena mendalami ajaran agama kita. Jangan kita mengaku Islam tapi tak erti apa agama Islam. Apa dia ajar agama Islam? Tak, aku Islam tapi aku tak tahu apa. Kita dah tak tunai amanah. Bak Salman Bollywood, bintang filem Salman apa nama? Salman tu bukan hak seorang lagi tu. Hak dapat Datuk Melaka tu lain. Ni hak Salman. Salman dia mengaku dia Muslim. Dia Islam. Nama pun Salman. Saya baca. Dia kata, aku seorang Muslim, tetapi aku tidak pernah tahu apa itu Islam. Dia khianat terhadap amanah Islam. Kalau kamu mengaku seorang Muslim, maka wajib kamu mendalami apa ajaran Islam itu. Kalau tidak mengaku Islam apa?
Ini dia. Jadi amanah kita yang kedua, kita semua umat Islam diwajibkan tafaqquh fikih, mendalami ajaran Islam yang syumul, bukan takat Islam sembahyang, puasa, zakat, terah habis, yang lain tak kisah. Tak, sebagai Islam yang lengkap, yang syumul. Baik, doa. Alhamdulillah, kita yang datang ke surau, ke masjid ni, kita selalu mendalami. Ya, ustaz cakap ini, ustaz ni, banyak ilmu Islam kita. Alhamdulillah. Doa amanah kita tunai. Yang ketiga, amanah melaksanakan, menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita. Kita kena hayati apa yang kita tahu dalam kehidupan kita. Tahu benda ni wajib, kita buat. Tahu benda ni sunat, kita buat. Kalau halal tak larat, tak payah buat, tak apa. Tahu benda ni haram, jangan buat. Itu. Ini ramai pula yang gagal. Yang pertama, yang kedua tadi pun ramai dah gagal. Berapa orang yang tafaqquh fikih, yang lain tak ada. Islam dia tadika. Masa mana dia mengaji Islam di tadika, masa mana dia mengaji agama sekolah Melayu, itulah sampai umur dia 60 tahun. Tak bertambah apa. Yang dia tahu takat semayang puasa tu je. Yang lain tak ada. Benci pula ceramah agama. Dengar ustaz pun tak mau, dan masjid tak pernah, tak mau. Gagal dia dalam menunaikan amanah yang kedua. Baik, kita berjaya, kita tafaqquh fikih, tapi mungkin kita gagal yang ketiga, iaitu tak cukup dengan hanya tahu, mesti beramal. Berapa ramai orang yang tahu tapi amalnya tak seberapa. Tahu tapi tak mau buat, tahu tapi itu gagal di peringkat itu. Baik, kita berjaya lagi peringkat itu. Okey, berjaya lagi peringkat itu. Datang amanah yang seterusnya. Amanah yang seterusnya, kamu sebagai seorang Muslim tidak cukup beriman, tidak cukup tafaqquh fiddin, tidak cukup kamu amalkan Islam, tetapi amanah yang keempatnya, kamu mesti mengajak orang lain pula untuk jadi seperti kamu. Tak boleh kita baik seorang-seorang ya. Qalilan tak ada. Kita baik rajin surau masjid pagi petang, bini kelumur benar. Kita ni dengan sorban kami yang besar, jubah meleret siang malam, bini kelumur benar. Tak pernah nak ajak bini kelumur. Anak telayang bogeh mata jalan, pak jubah ya Allah, punya meleret jubah, sorban sak bakui. Maknanya tak cukup. Islam agama yang positif, bukan negatif. Islam bukan dia baik seorang-seorang. Tak boleh. Kita baik dan kita kena ajak orang lain juga jadi baik. Takat kita mampu, ajak. Dia tak mau buat lain. Bukan mesti kita ajak dia buat. Aku dia tak dapat hidayah, tak dapat juga. Tapi lepas amanah kita, lepas tanggungjawab kita. Okay. Kita berjaya lagi di situ. Misalnya contoh, banyak lagi. Datang amanah yang terakhir. Jadi banyak lagi gagal. Apa dia amanah terakhir? Sesudah kita belajar Islam, sesudah kita amalkan Islam, sesudah kita ajak keluarga kita, sahabat kita amalkan Islam, yang terakhir kita diamanahkan oleh Allah bekerja, berusaha, memberi sumbangan untuk memastikan syariat Allah ini berdaulat di atas muka bumi. Itu yang terakhir. Yang ni ramai gagal pula lah. Habis dah, gagal lagi lah. Tak berapa orang lah yang mau. Dia baik, elok, okey, Masya Allah, warak, datang tahajud, qiyamul lail, semayang khusus, menggelampak gerhana matahari, semayang gerhana bulan, semayang. Bila nak ajak tegak syariat Islam, awal-awal cabut lari. Aduh, mari Mesian ni, Pak Haji tu cabut lari awal lagi. Bukan semua Pak Haji lah, gitu kan. Gitu dia. Jadi kita, peringkat yang akhir ni kita gagal. Jadi kalau kita nak amalkan ayat ni, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha ni, itu dia.
Dah sampai ke akhir situ, berjaya tak berjaya bab lain, itu serah pada Allah. Tapi saya bagi sumbangan. Saya ada ilmu, cara ilmu. Saya ada duit, cara duit. Saya ada tenaga, cara tenaga. Tapi kita terpanggil bersatu padu untuk mendaulatkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Baru kita berjaya sampai akhir. Kalau tidak, kita akan disoal oleh Allah. Mungkin kita berjaya amanah yang pertama, gagal tahap kedua. Berjaya tahap kedua, gagal tahap tiga. Jaya tahap tiga, gagal tahap empat. Jadi kita nak semua kita berjaya, insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan, hikmat yang tersirat di sebalik hijrah Rasul. Kita nak ubah minda kita, nak ubah pemahaman kita, nak ubah rasa tanggungjawab kita terhadap Islam yang kita anuti, yang kita akui. Kita ni Islam, raditu bil Islam dina, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasulah, wa bil Islam dina. Anak-anak kita pun nak mengaji nasyid tu. Redalah aku Allah menjadi Tuhanku. Redalah aku Muhammad itu pesuruh Allah. Redalah aku Islam itu sebagai agama. Apa makna raditu bil Islam dina? Kalau tak tunai amanah tadi. Jadi ini yang nak kita tahu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ambil belajar pengajaran di sebalik hijrah. Jadi sebab itu kita tak boleh lagi duk tunggu-tunggu. Ni ramai orang, bila nak laksana hukum Islam ni, tunggulah dulu, tak sesuai lagi, tunggulah dulu, tak sesuai lagi. Yang ni lah kita dengar 50 tahun dulu, yang ni juga yang kita dengar hari ini, dan mungkin 100 tahun lagi pun ya alasan ni juga diberi. Akhirnya sebenarnya Allah dah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Apa makna tuan-tuan? Maknanya Allah kata pada kita, tidak sampaikan lagi masanya orang mukmin ni tunduk kepada hukum Allah. Bila lagi? Alam yakni lillazina aman. Tidakkah sampai masanya lagi orang beriman takhsha'a qulubuhum li zikrillah, tunduk kepada agama Allah, wa ma nazara minal haq, dan tunduk menegakkan kebenaran yang diturunkan Allah. Kemudian Allah sebut wala yakunu kallazina utul kitab min qabl. Janganlah orang beriman wa Islam ni jadi macam orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, Yahudi dan Kristian. Bila diajak untuk tegakkan agama, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ini jawapan Yahudi Kristian. Tunggu dulu, nantilah dulu. Lama sangat tunggu ni. Fatala alaihimul amad. Panjang, lama sangat tunggu. Apa jadi akhirnya? Faqassat qulubuhum. Akhirnya keraslah hati mereka. Tak mau rosoklah, lama sangat. Karatlah, marah. Yang ni. Wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Jadi Tuhan bagi ingat kita, jangan kita jadi macam tu. Kalau kita jadi macam tu, duk tunggu, maka kita disebut oleh Allah sebagai fasik. Wal iyasubillah. Jadi kita kena bekerja bersama ini dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambillah sempena hijrah Rasul. Kita tengok bagaimana kegigihan orang Ansar, bagaimana kegigihan orang Muhajirin, dan bagaimana kegigihan Rasulullah sendiri dalam masa 10 tahun. Kerana mereka semua terpanggil, semua melibatkan diri, lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang dewasa, anak muda, sehingga orang non Muslim pun tolong bantu, kerana dia faham Islam itu agama baik. Tak menanyakan dia, tak
menyusahkan dia. Tak ada sebut satu kisah Nabi nanyakan orang Yahudi Kristian. Tak ada satu sejarah, satu hadis, satu sejarah yang tercatat dalam Islam mengatakan bahawa Islam ini menganiaya orang kafir zimmi. Tak. Dia duk lawan kerana mereka jadi kafir harbi, duk serang Rasulullah. Itu Rasulullah lawan lah. Tapi yang duduk dalam Madinah, taat setia kepada Rasulullah semua ni, itu kafir zimmi. Itu tak ada apa. Sama. Rasulullah kata, apa yang kamu ada hak, mereka ada hak. Apa tanggungjawab kamu, mereka ada. Sama. Kafir zimmi dengan Muslim, penduduk Muslim, sama. Segi tanggungjawab, segi hak dan tanggungjawab. Tak ada siapa kena nanya. Ini kebaikan Islam. Gitu. Jadilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup-cukup. Saya pun duk angan-angan nak buat sejam ceramah malam ni. Sebab kita saat di Aisyah nak sembahyang sunat khusuf sikit. Jadi saya ingat cukuplah. Cukup-cukup sejam ni. Jadi saya ingat cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang sebut ni semata-mata lillahi ta'ala, tak ada untuk nak menyentuh siapa-siapa. Jadi kesimpulannya, sebelum saya tamat, kesimpulan saya nak sebut kerana sejam ni, apa dia kesimpulannya? Kalau yang tak datang ni tanya, sedap ke acara malam ni? Sedap. Nayang kau tak pergi, rugi. Apa dia? Tak tahu, tapi sedap. Rugi. Sedap. Tapi apa dia poinnya? Tapi tak tahulah, tapi sedap lah. Rugilah kita. Jadi kita akhir kena buat poin. Ingat poin ni cukup. Saya duk meriwang yoyoh banyak tu tak apa, tak ingat. Poinnya 2-3 je poinnya. Pertama sekali, daripada semangat hijrah, kita semua lapisan masyarakat kena memainkan peranan dalam menegakkan Islam. Tak kira siapa. Orang kaya, orang senang, kau ustaz, kau cikgu, kau penarik beca, kau peladang, kau pak tani, kau siapa pun sebagai Muslim kena bagi sumbangan untuk tegakkan Islam, untuk daulatkan Islam. Itu satu poin. Daripada cerita 4-5 orang tadi, Laita, Amir Puhairah, semua. Yang kedua, amanah. Amanah kita kena bagi kesedaran. Kita amanah kita bukan setakat jadi orang Islam. Jadi Islam, kena belajar Islam, kena praktikkan Islam, kena ajak orang lain, dan akhirnya semua sekali kita berpakat untuk daulatkan syariat Islam. Barulah kita akan menjadi manusia yang Tuhan redha. InsyaAllah mati hidup kita Tuhan redha, mati kita Tuhan redha, InsyaAllah. Itulah ending kita. Itulah matlamat hidup kita. Kita cari makan, kita nak bekerja dan naik pangkat, nak apa, itu kerja dunia. Tapi ending kita, nihayah kita, akhir kita, ridha Allah. Ridha Allah, itu matlamat hidup manusia Muslim. Kaya saja kau tak dapat ridha Allah, tak jadi apa. Alim saja tak dapat ridha Allah, tak jadi apa. Buatlah kita apapun, kalau tak dapat ridha Allah, habislah kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Kalau kita dapat redha Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tuhan redha kita dunia, Tuhan redha kita akhirat. Itulah kemuncak kita, kehidupan kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.